Tuan Haji Hani Kadril untuk memberi ucapan, memberi ceramah beliau. Saya mempersilakan Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Adinda pengacara majlis, terima kasih. Yang saya hormati rakan-rakan yang berada di hadapan pentas pada malam ini, Datuk Isani dan saudara Regi Jasri Tauhid. Yang saya hormati dan sanjung ke semua anda pengundi, penduduk dan pengundi di Pulau Tuba ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baik, terlebih dahulu sebelum saya memulakan dengan hasrat saya untuk memberi sedikit penerangan, saya telah diminta oleh saudara Regi membuat sedikit pembetulan berkaitan introduksi oleh adinda saya, saudara Nazlan. Dia bukannya seorang peguam, walaupun memang pengetahuan guaman dia jauh lebih tinggi daripada ramai peguam pun. Dia adalah seorang saintis, dan sebenarnya dia kini membuat ijazah sarjana yang akan menjadikan dia doktor dalam saintis. Satu tepukan kepada dia. Baik, ada secara ringkas saya akan cuba sentuh 3 perkara utama kerana telah dimudahkan kerja saya pada malam ini. Datuk dan juga saudara Regi telah pun memberi penjelasan yang sewajarnya kita semua faham tentang permasalahan kita hadapi. So saya berasa menyentuh 3 perkara secara ringkas. Dan di akhir nanti, tuan-tuan dan puan-puan, sila ajukan apa sekalipun soalan yang ingin ditanya. Mungkin dalam 4 tahun setengah yang lalu di negara kita, maupun di negeri Kedah ataupun di Pulau Langkawi, ada beberapa isu yang mungkin nak penjelasan, sama ada penjelasan politiknya ataupun penjelasan perundangannya. InsyaAllah kami bertiga akan cuba jawab. Tapi sebelum itu, bagi saya lah, secara jujurnya, sudah tiba masa 65 tahun selepas merdeka, rakyat menyatakan dengan berani dan jelas kepada kesemua pemimpin politik bahawa rakyat adalah bos di negara ini. Rakyat adalah penentu siapakah parti politik yang dipilih untuk memimpin negara bagi tujuan kesejahteraan rakyat dan negara. Kita kena berani memilih dengan betul. Patah balik 4,5 tahun yang lalu, sejurus selepas PRU 14, segolongan besar rakyat, kecuali yang taksub kepada Barisan Nasional, telah gembira dengan kejatuhan UMNO Barisan Nasional, kerana pada masa itu kita tahu banyak kezaliman yang telah dilakukan. Banyak wang rakyat telah dicuri dengan cara yang kotor, berbilion-bilion. Kalau ditulis dah berapa angka kosong, lebih pada 9 angka kosong. Tahu tak? Kita nak ada duit dalam akaun kita, 3 angka kosong pun bayar. Para pemimpin ni sampai 9 angka kosong. 1,000 juta, 10,000 juta, itu maksudnya 1 bilion. Siapa yang rugi? Kita yang rugi. Sebab itu datangnya daripada kantong negara. Kita semua, walau apa pun kerja kita, bayar gaji, bayar hasil, bayar cukai. Kita bayar cukai untuk membenarkan negara kita dipimpin oleh pemimpin bagi tujuan kemajuan negara. Nak buat sekolah yang lebih baik untuk anak-anak kita yang sekarang ini sedang tidur, supaya dapat menimba ilmu, supaya dapat memajukan kehidupan
kehidupan dia, kehidupan keluarga dia. Itu sebab kita pilih kerajaan. Pendidikan. Kita pilih kerajaan supaya pengangkutan lebih maju. Lebih banyak feri, lebih banyak jeti. Kalau di antara Pulau Tuba dengan Pulau Langkawi. Dan jalan-jalan dibuat dengan baik. Kerana apa? Supaya rakyat boleh keluar dengan maruah yang tinggi. Bawa dia rakyat Malaysia untuk mencari rezeki yang halal. Pengangkutan. Yang ketiga, kita pilih kerajaan untuk apa? Kita pilih kerajaan untuk kemudahan asas. Api, air, telefon dan sekarang ni internet. Ini sebabnya kita perlukan kerajaan untuk mengadakan perkara-perkara ini supaya kita dapat hidup dengan bermaruah dalam negara yang berdaulat. Dan yang keempatnya, kita nak kerajaan mengadakan sistem perubatan supaya kalau kita sakit, terutamanya di usia yang tua, ada tempat kita boleh pergi yang tak memakan duit yang kita tak ada. 4 perkara ni je. Itu sebab mana-mana negara di dunia mengadakan pilihan raya untuk pilih kerajaan. Kita bukan perlukan duit daripada kerajaan. Kita bukan perlu mengemis bring daripada kerajaan. Kita bermaruah. Kita rakyat Malaysia, bangsa Melayu, agama Islam bermaruah. Kalau bagi pengangkutan yang baik, bagi sekolah yang baik, kemudahan yang baik, perubatan yang baik, alhamdulillah, itulah kerajaan yang wajib dan wajar kita semua. Tapi apa yang berlaku? Sejak 4 tahun setengah yang lalu, kalau kita tak payah pergi sampai 20 tahun. Permulaannya 20 tahun. Selepas 2003, maka kita jahanam. Tapi saya nak bawa tuan-tuan dan puan-puan ke tahun 2018. Kita dah gembira. Orang yang mencuri duit kita dah hilang, dah kalah, dan jatuh lembah yang hina. Tapi datangnya 23 Februari 2018, siapa yang menghulur tangan membawa UMNO naik? Siapa? Siapa yang hulurkan tangan bawa UMNO naik? Siapa? Muhyiddin Yassin. Muhyiddin Yassin yang menghulur tangan orang keluar dari lembah yang hina. Patut dah habis, betul, kata Datuk. Dah expired. Tapi dia bawa keluar daripada lembah hina atas pendustaan dan pembaculan dia. Kononnya dia tak boleh kerja dengan DAP. Kalau tak boleh kerja dengan DAP, dia bawa kerja apa masa tu? Bukankah dia Menteri Dalam Negeri? Apa kuasa Menteri Dalam Negeri? Ha? Dia tak faham ke? Takkan saya nak ajak dia. Apa kerja Menteri Dalam Negeri? Mana-mana parti politik yang salah, yang songsang, dia ada kuasa. Kenapa dia bacul? Kenapa dalam mesyuarat jemaah menteri tak berani bangkitkan kalaulah ada apa-apa perkara yang salah di AP? Penipuan dan pendustaan kepada rakyat. Dia berjantung dengan PAS dan bawa UMNO keluar. Itu berlaku tak sampai 2 tahun. 22 bulan. Kita merana balik. Kita lihat pemimpin-pemimpin yang menghadapi pertuduhan-pertuduhan di mahkamah, tiba-tiba rasa diri mereka bebas. Zahid Hamidi, Aziz Rahim, Bung Mokhtar, Ahmad bin Maslan, semua mereka ni kita nampak, wah, senyum luas. Tunggu masa. Siapa yang bagi peluang ni? Muhyiddin Yassin. Itulah dia bapa pengkhianatan negara. Bukannya Perikatan Nasional, pengkhianatan nasional. Saya sebut ini kerana boleh di-viral. Apa yang benar kita kena berani cakap.
Apa yang benar kita kena berani cakap, sebab ini negara kita. Kita tidak boleh benarkan pendustaan, pengkhianatan, perompakan oleh pemimpin-pemimpin kita. Kemudian apa yang berlaku? Covid berlaku. Satu dunia menghadapi Covid. Memang kita tak salahkan mana-mana pemimpin. Tapi apa yang dilakukan dalam tempoh setahun setengah Covid tersebut oleh kerajaan Muhyiddin Yassin. Dia kata 650 ribu juta, 650 bilion dikeluarkan untuk merangsang ekonomi. Tanya dia balik. Saya nak tanya Muhyiddin Yassin semasa kempen pilihan raya. 650 bilion ni adakah dibentangkan di parlimen seperti mana wajib dibentangkan di bawah perlembagaan? Ada tak? So macam mana kita nak tahu sampai kepada rakyat? Kerana pada masa itulah bendera putih dikibarkan satu negara. Betul tak betul? Kalau duit 650 ribu juta sampai kepada rakyat yang kita sekarang ni masih berhutang, masa depan anak-anak cucu-cucu kita yang kena bayar ya. Kalau sampai kepada kita, kenapa ada bendera putih? Kenapa ada bendera putih? Pada masa itu sampai rakyat membantu rakyat, rakyat yang keluarkan apa yang boleh. Kerana tak sampai. Dan saya nak tanya satu lagi soalan. Saya difahamkan tadi Datuk Syazmi telah menyentuh. Kalau lihat pada poster-poster semasa kempen ini, saya difahamkan bahawa Perikatan Nasional ataupun Pengkhianat Nasional telah membelanjakan, menghulurkan 500 ribu ringgit setiap parlimen. Betul tak betul? Muhyiddin Yassin kena jawab. Bukan saya. Saya benci Perikatan Nasional. Saya keji Muhyiddin Yassin. Saya tak jawab. Dia kena jawab. Kalau betul setiap parlimen 500 ribu, 160 kerusi berapa juta? 80 juta ringgit. Mana datangnya saya tanya? Saya tak fitnah. Saya tanya soalan, jawablah dengan jawapan. Wahai Muhyiddin Yassin, Hamzah Zainuddin, Azmin Ali, jawab. Adakah sebahagiannya daripada 650 ribu juta wang perangsang ekonomi Covid? Saya tanya dia. SP kalau ada, sila suruh dia jawab. Kemudian baru panggil saya. Ya. Kita kena cakap yang kita khawatir, yang kita percaya berlaku. Kita kena tanya. So itu Covid. Selepas habisnya Covid, sebelum tamatnya Covid pun dah ada cerita dia hilang majoriti. Saudara lagi dah menyatakan dari segi perlembagaan undang-undang tertinggi, Perdana Menteri hilang majoriti, tak ada pilihan lain. Kena menghadap baginda tuanku ke bawah duli yang di-Pertuan Agong, meletak jabatan. Tuanku Nindya Muhyiddin Yassin dan geng dia dah lari keluar pada Pakatan Harapan. Saya tak ada sokongan majoriti. Saya tak ada pilihan, saya letak 24 Februari 2020. 5 minit. Oi, cepat ya. Baik. Tak mana saya tadi. 24 Februari 2020. Kemudian naik Muhyiddin Yassin. Apabila pada 10 dan 11 Januari 2021 ada kawan Datuk Syazmi mungkin seorang di Kelantan, Macang Nur Jazlan kan, mengumumkan saya tidak menyokong apa nama ni Muhyiddin Yassin. Tinggal pada masa itu 111. Tolaklah Hawai-Hawai, Razali Hamzah dan sebagainya. Dan Nazri Padang Rengat mengumumkan pada 12 hari bulan Januari dia akan buat sidang akhbar untuk menarik balik sokongan Muhyiddin. Maksudnya Muhyiddin dah hilang majoriti, tapi si pengkhianat ni buat apa? Dia lari minta darurat. Ingat tak?
12 Januari dapat darurat, backdated kepada 11 Januari. Bukan untuk kesejahteraan rakyat, bukan kerana COVID, kerana untuk selamatkan diri dia. Adakah pemimpin macam ni yang kita nak? Yang fikir diri sendiri. Sampai hari ini tak bentang perbelanjaan di Parlimen. Dan yang penting sekali, datangnya 18 Ogos 2021, dia dikhianati oleh orang yang dihulurkan tangan, membawa keluar daripada lembah yang hina. Padan muka pengkhianat. Tapi itu tak penting sebab rakyat merana. Mereka yang kalah. Jadi pembangkang 100%, UMNO Barisan Nasional naik jadi rakan kongsi bersama dengan kerajaan Muhyiddin Yassin 50%. Kemudian mereka pula jadi kerajaan. Apa punya strategi politik? Dan akhirnya saya ambil 5 minit sikit sebab saya nak tekankan perkara yang kedua. Kenapakah kita kena faham bahawa apa yang dilakukan oleh pucuk pimpinan kerajaan Ismail Sabri pun menyeleweng fakta, menyeleweng dan berdustai rakyat. Pertama sekali, Zaid Hamidi menghadapi pertuduhan. Dia ada 2 set pertuduhan. Satu set antara kirana dia sudah menang. Baik, kalau menang, Alhamdulillah. Tapi Yayasan Akal Budi di Kuala Lumpur ada 47 pertuduhan. Yayasan Akal Budi, mahkamah sudah memanggil dia memasuki pembelaan. Maksudnya, dalam bahasa Melayu mudah ni, mahkamah kata, daripada keterangan pihak pendakwa yang semua ni, saya percaya telah ternampak, terzahir ada kes kuat bersabit dengan kebersalahan Zaid Hamidi. Tapi belum bersalah lagi. Sebab kini dipanggil untuk Zaid Hamidi membangkitkan pembelaan. Jadi beban, tugas kepada Zaid nak tampilkan keraguan. Kalau dia berjaya tampilkan satu keraguan pun dia menang. Tapi seandainya dia gagal tampilkan keraguan, dia disabitkan salah. Dan dia akan turunkan hukuman dan mungkin sel sebelah yang Najib Razak selepas itu. Tapi pokoknya kenapa dia paksa Ismail Sabri adakan pilihan raya sekarang? Kerana menurut jadual di mahkamah, kes dia sepatutnya dijadualkan tamat sebelum hujung tahun ini. Tuan-tuan dan puan-puan tahu tak? Dia dah habis bagi keterangan, tinggal beberapa saksi lagi. Kes dia wajib tamat hujung tahun ini. Dan kalau kes dia didapati bersalah hujung tahun ini dan tahun depan baru bubar parlimen, dia tak boleh bertanding. Dia tak boleh bertanding. Sebab itu dia nak try. Bukan UMNO yakin menang. Itu penipuan. Bukan Perikatan Nasional yakin menang. Dia nak try, nak cuba selamatkan diri dia. Kerana apa penting perkara ni? Kalau kononnya kita silap, rakyat kita silap, mengundi juga mereka, dia dapat membentuk kerajaan. Tak semestinya seorang diri. Mungkin dengan parti lain saya akan sentuh perkara ini ya, sikit. Iaitu, kalau dia menubuhkan kerajaan, maka dari segi perlembagaan perundangan tertinggi, peguam negara, satu-satunya orang yang berkuasa untuk teruskan kes atau tamatkan kes, boleh ditukar. Dan peguam negara yang rapat, walaupun sepatutnya peguam negara atau mana-mana penjawat sepatutnya amanah, tapi nilai moral integriti amanah itu telah hilang dalam sistem penjawatan sejak 20 tahun yang lalu. Dia boleh gugurkan kes Zaid Hamidi. Itu yang dia nak try. Kalau tak betul, Zaid Hamidi boleh betulkan saya. Jom kita debat. Zaid Hamidi, jom kita debat. Kalau itu bukan hakikat sebenar, kenapa musim Tengkujuh dia berani nak buat bagi alasan macam-macam. Akhir sekali, satu undi kepada Pakatan Harapan adalah sama seperti satu undi kepada Zaid Hamidi dan UMNO. Jadi bukan soal UMNO Barisan Nasional,
Bukan soal Perikatan Nasional saja, Pakatan Harapan. Kenapa? Masih tak ingat audio yang tertular apa Zain Hamidi cakap dengan Anwar Ibrahim? Masih tak ingat apa yang dikatakan, di mana sejarah menunjukkan hubungan rapat Zaid Hamidi dengan Anwar? Macam inilah pendekkan cerita, sebab kita nak soalan-soalan. Kalau Zaid Hamidi seorang jadi Perdana Menteri, dia tukar peguam negara, mesti orang maki dia kan, caci dia, campur tangan. Betul tak? Betul tak? Tapi kalau Anwar Ibrahim bergabung dengan dia, Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, Anwar Ibrahim tukar peguam negara, dan peguam negara itu buang kes, bolehkah orang salahkan Zaid Hamidi 100%? Tak boleh. Bila orang kata campur tangan, saya kata saya mana buat apa? Tu Perdana Menteri tepi, dah jadi Perdana Menteri, dia yang lantik peguam negara baru. Tanyalah dia, apa kata saya campur tangan? Nampak tak tuan-tuan dan puan-puan? Oleh itu, kita pada Piala 15 sebenar-benarnya, hakikatnya, kita tidak ada pilihan lain. Kita cuma ada GTA Pejuang. Saudara lagi, Datuk Syamni dah menceritakan apa itu GTA. Kalau masih belum faham, boleh tanya secara lanjut. Tapi GTA adalah untuk membawa orang-orang Melayu bersih, ikhlas, jujur, yang berjuangkan bangsa, agama dan negara, melawan Melayu kotor, pengkhianat, pencuri, penunggang agama, supaya Melayu dapat bersihkan masyarakatnya. Dan bila bersih, baru kita sama-sama dengan masyarakat lain untuk membina negara. So ini bukan yang memecah belahkan Melayu, ini adalah untuk membersihkan Melayu. Sekian, saya harap kalau ada apa-apa soalan boleh dilanjutkan sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Hanif Katri atas perkongsian beliau dan penerangan mengenai